Okey, kita start dengan bahagian A. Soalan 1. Sebuah kafe menjual 2 jenis minuman. Dalam 1 jam yang pertama, 25 bungkus minuman sejuk dan 30 bungkus minuman panas telah dijual. Pada jam berikutnya, 21 minuman sejuk dan 33 bungkus minuman panas telah dijual. Jumlah jualan pada jam pertama dan jam berikutnya masing-masing ialah 227.50 sen dan RM214.50 sen. Bentukkan dua persamaan linear yang memenuhi situasi tersebut. Okey, dalam jam pertama dia jual 25 bungkus minuman sejuk. So kita boleh wakilkan minuman sejuk ni sebagai X dan kita wakilkan minuman panas ni sebagai Y. Minuman sejuk, minuman panas. Okey, untuk yang sejam pertama, 25 bungkus minuman sejuk. 25 darab X ditambah dengan 30 minuman sejuk Y dan jumlahnya RM227.50 sen. Untuk jam seterusnya kita ada 21 sejuk, 21 darab X tambah dengan 33 minuman sejuk bersamaan RM214.50. Okey, macam tu saja. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan suatu rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan pada satu satah kertas yang melibatkan garis lurus OA. Ni garis lurus ni. OA, garis lurus OB. Ini. Dan garis lurus AB. Yang ni. Berdasarkan rajah 2 di atas, tulis ketaksamaan linear bagi garis lurus AB yang memuaskan rantau berlorek. Garis lurus AB yang ni. So kalau kita tengok garis lurus AB ni dia garis penuh, garis AO pun penuh, garis OB putus-putus. Kalau garis penuh ni untuk ketaksamaan dia sama ada lebih besar atau sama dengan ataupun kurang sama dengan. Untuk jawapan A ni, ketaksamaan linear bagi garis lurus AB memuaskan rantau berlorek di bawah. So dia mesti berkurangan. Dia adalah garis lurus dengan nilai Y sama dengan 8. Tapi untuk ketaksamaan berlorek ni area kat bawah. So kita dapat Y kurang atau sama dengan 8. Sebab dia garis penuh. Okey, ni garis penuh. Y kurang atau sama dengan 8. Yang seterusnya B. Tentukan sama ada titik 48 memuaskan rantau berlorek tersebut. Berikan justifikasi anda. Kat mana titik 48 ni? Okey, 4 sini, 8 sini. So dekat sini kita padam dulu. Okey, titik B. Titik B ni melibatkan berapa garis? 2 garis. Satu garis AB, satu lagi garis OB. Garis OB ni garis putus-putus. So kalau garis putus-putus dalam ketaksamaan, dia mesti kurang atau lebih besar. Dari garis OB ni dia dah bagi dah Y sama dengan 2X. Tapi ni garis putus-putus dan dia ke
kiri. Ke kiri ataupun ke atas. So apa dia? Y kurang atau sama dengan 2X. Okay. So untuk jawapan ni pada titik 48 kita boleh evaluate 48. Sini nilai X, sini nilai Y. Okey, dia melibatkan dua garisan. Yang pertama tadi kita dah dapat untuk jawapan A, Y kurang atau sama dengan 8. So kita ambil nilai Y. So kita conteng dulu Y kurang atau sama dengan 8. Nilai Y bagi titik tersebut adalah 8. 8 kurang atau sama dengan 8. So betul. Dan seterusnya sebab dia ada garis kedua OB. Okey, garis kedua OB persamaan dia Y kurang daripada atau oh ni tak boleh, salah, silap. Y kurang dari 2X. So kita masukkan nilai dia, kita conteng sini. Y kurang daripada 2X. Nilai Y tadi 8 kurang 2X, nilai X tadi 4. So kita dapat 8 kurang daripada 8. Salah. Sebab 8 adalah sama dengan 8. So untuk jawapan B ni, tentukan sama ada titik 48 memuaskan rantau berlorek? Tidak. Justifikasi dia titik 48 tidak memenuhi Y kurang daripada 2X. Okey. Seterusnya, soalan 3. Rajah 3A menunjukkan sebuah segitiga ABC yang tidak dilukis mengikut ukuran dan skala yang tepat. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina semula segitiga ABC di atas mengikut ukuran yang diberikan dengan tepat, bermula dari titik A pada garis lurus pada rajah 3B. Di ruangan jawapan, binaan lengkuk menggunakan jangka lukis perlu ditunjukkan dengan jelas dan tidak perlu dipadam. Okey, kita kena guna jangka lukis. Memandangkan saya tak ada jangka lukis, saya tunjukkan je lah cara. Untuk macam ni, kita ukur jangka lukis tu. Ini bahagian tajam, yang ini bahagian pensil. Ukur dia 6 cm. Contohnya 6 cm kat sini. Untuk cari sudut 30, kita akan cari separuh daripada sudut 60. Nak cari sudut 60 macam mana? Dengan menggunakan jarak yang sama. So ini tadi contohnya dah 6 cm. Bermula dengan A, titik mula ni yang tajam ni, letak dekat A, buat bulatan ke atas. Okey. Dengan jarak yang sama, jangan ubah jangka lukis tu. Jadikan B sebagai pusat. Letak B tajam kat sini. Mata dekat A, buat satu garis. Dia akan silang. Okay, kita namakan dia O sebab dia bukan C. Dengan menggunakan jarak yang sama. Okey, sebelum tu bila persilangan O ni kita dah jumpa. So kalau kita lukis A ke O garis lurus, sudut ni akan membentuk 60 darjah. Tapi kita nak berapa? Dia kata sini 30 darjah.
So apa yang kita perlu buat, jangka lukis ni jangan ubah lagi, jarak yang sama. Kita jadikan O sebagai titik. So kita buat, sebab jarak dia sama, dia akan kat sini. Okay. Kembali pada B sebagai pusat. So kita lanjutkan sehingga dia bersilang. Kita panggil ni titik P lah. Okay. So apabila kamu sambungkan A ke P, sudut ni akan membentuk sudut 30 darjah. Ini dia tak ikut skala lah. So kita panjangkan lagi. Kemudian kita ambil pembaris, kita ukur 10 cm. Contohnya 10 cm sampai sini. Dan ini adalah titik C. So kita sambungkan C dan B. Okay. So dah dapat dah. Untuk yang macam ni, kita tebalkan. Garis ni tebalkan. Garis AC tebalkan. Kemudian garis CB kita tebalkan. So maknanya ini adalah garisan kita, yang lain tu adalah binaan. Okey. Seterusnya, rajah 4 menunjukkan gabungan dua pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat EFGH. Mana EFGH? EFGH. Okey. Dan tapak FIJKLMNG. FIJKLMNG yang terletak pada satah mengufuk. Sebuah semisilinder dikeluarkan daripada prisma tersebut. Oh, ini semisilinder ni lah kan. Sudah korek buang. EFIJKVWRS ialah keratan rentas seragam objek. Mana EFIJKVWRS. Cuba pada ni. Okey. Adalah keratan rentas seragam objek. Tepi ES, so ini ES, FWR, singit pula, FWR dan KV adalah tegak. Minus 90 darjah. Diberi FI sama dengan JK sama dengan LM dan NG. Mana? So kita tukar color pen. FI, JK, LM, NG 1 cm. RW sama dengan WF sama dengan QT sama dengan TG. So dia sama panjang
So dalam ni kalau tinggi SE 6 cm, so RW sini 3 cm, sini pun 3 cm. Diameter silinder ialah 2 cm. Diameter sini 2 cm. Lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal di atas pada satah mencancang yang selari dengan KL. KL sebagaimana dilihat dari Y. So mata kita kat sini lah. So kita tengok apa yang boleh kita lihat. Kita dah dapat bacaan, kita padam. Okay. So permukaan yang kita dapat lihat adalah permukaan K LUV dan kalau dia ke tepi sini kita nampak yang atas ni itu sajalah. And then yang sini kita akan nampak garis putus-putus. Garis TW pun kita akan nampak garis putus-putus. So apa yang kita nampak, kita lukis kasar je dulu. Ke semua petak. Okay. Ini adalah 6 cm. Kena ukur yang betul lah, nanti pakai pembaris. Kemudian kita nampak V dan U. Sini V, sini U. Tinggi dia 5 cm. Okay. And then garis WT ni WF ni tadi 3 cm. So kita ukur 3 cm. Agak-agak sini tengah. So kita buat garis putus-putus. Ini adalah garis WT. Sini W, sini T. Dan seterusnya ruang kosong silinder. Silinder ni tadi dia kata diameter dia 2 cm. So tinggi ni adalah jejari 1 cm. Kita ukur 1 cm. Sini tadi apa? 3 cm. Jangan tulis dalam ni pula. Ni nak tunjuk je. Lepas tu kita ukur 1 cm. Buat garis putus. So habis dah. Ini adalah R ataupun S. Ini Q ataupun P. Ini K ataupun E ataupun F, I. Semua tu. Ini adalah N ataupun H, G, N, M. Okay. Buat semula ikut ukuran yang betul pada petak jawapan. Kat sini.
Okey dah. Habis dah? 5 markah? Okey, soalan seterusnya. Dalam satu permainan animasi Wreck-It Ralph, Ralph melompat dari sebuah bangunan. Pada masa yang sama, Vanellope membaling sebiji bola ke arah Ralph untuk menjatuhkannya. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan Ralph, dan graf fungsi Y sama dengan 2X mewakili pergerakan bola tersebut. Y mewakili jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. So daripada soalan kita tahu Y ni adalah jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. Persamaan kuadratik pergerakan Ralph kita tahu Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2, yang ini Y sama dengan 2X. So untuk mudah ni kita susun ikut kuasa dia. Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah X tambah 6. Dia lebih elok lah. Kuasa 2 and then kuasa 1, kemudian kuasa kosong. Soalan dia, nyatakan persamaan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik di atas. Paksi simetri apa rumus dia? Paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Dari persamaan Y untuk pergerakan Ralph, kita dah susun balik tadi. So kita dapat A sama dengan negatif 1, B sama dengan 1, C sama dengan 6. So kita tulis balik sama dengan negatif B sama dengan 1 darab 2, A sama dengan negatif 1. So kita dapat 1 per 2. Seterusnya, nyatakan masa dan ketinggian bola itu tepat mengenai Ralph. So kita tengok pada graf ni, maknanya kalau dia kena tu, dia bersilang lah kan. Ralph bergerak ke bawah, bola pun sampai pap, kena kat sini. So daripada sini kita boleh tengok berapa persilangan ni turun ke bawah. Kita dapat 2 untuk paksi X, ke kiri kita dapat 4 untuk paksi Y. Tadi dia bagi tahu paksi Y mewakili jarak dalam meter, paksi X mewakili masa dalam saat. So untuk jawapan ni, kita nyatakan masa dan ketinggian bola. So masa tadi kita dapat sama dengan 2 saat. Tinggi berapa? 4 meter. Okay, boleh. Tak payah nak kira, kita tengok dalam graf je. Okay. Seterusnya, soalan 6. Kasrawi membuat pinjaman bank komuniti sebanyak 500,000 untuk membeli sebuah rumah di Kulim. Bank menekan kadar faedah 3% bagi tempoh pinjaman selama 30 tahun. So bank 3%, 30 tahun. Selepas 15 tahun, Kasrawi ingin menjual rumah tersebut pada harga 800,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan berjumlah 450,000. Dengan baki yang perlu diselesaikan adalah sebanyak 300,000 selepas rebate.
dari pihak bank. Dalam tempoh 15 tahun tersebut, beliau telah menyewakan rumahnya dan berjaya memperoleh jumlah wang sewaan sebanyak 81,000. Perbelanjaan lain yang terlibat ditunjukkan dalam jadual 6. Jadual 6. So, dalam jadual 6 ni ada duty stamp masa beli, commission agent masa beli, kos guaman masa beli. Ni masa urusan jual beli. So, awal-awal. Soalan dia, hitung nilai faedah pinjaman kasrawi. Okey, faedah ni faedah mudah. Dia tak cakap. So, faedah, kadar faedah 3% selama 30 tahun. So, kita ada kadar faedah dia 3%. Darab jumlah pinjaman, dia beli rumah 500,000. Darab berapa tahun? 30 tahun. So, kita dapat apa? Kita tekan kalkulator. 3 bagi 100, 33. Okey, 3 bahagi 100 darab 500,000 darab 30 tahun. Kita dapat RM450,000. Sini adalah RM. Ini adalah soalan dia, nilai faedah pinjaman. Kemudian B, tentukan nilai pulangan pelaburan ROI bagi kasrawi dalam urusan jual beli rumah tersebut. Okay. ROI ni dalam peratus. So, kita daripada atas maklumat yang diberi ni, kita kena kira berapa yang dia dapat, berapa tolak kos. So, dia jual pada harga 800,000. So, dia dapat duit 800,000. Okey, kita tengok positif 800,000. Apa lagi yang positif? Dilunaskan 4,5, ada baki 300, disewakan. So, kita ada lagi positif 81K. Kemudian kita tengok berapa duit yang dia dah keluarkan. Dia dah keluarkan 450, 300. So, kita totalkan siap-siap 750. So, minus 750. Kemudian masa dia beli rumah ada lagi berapa total ni? 28, 36. So, ada lagi minus 36, 360. 36,000. So, kita tolakkan 800K tambah 81K tolak 750K tolak 36K. Kita guna kalkulator je. Okay, kan? 800 tambah 81 tolak 750 tolak 36. Berapa kita dapat? 95K. 95K ni kita kena bahagikan dengan nilai investment yang asal. So, ROI
sama dengan 95K bagi dengan 500K. Nak tahu peratus, kita darabkan 100. Kalkulator je. 95K boleh potong dengan K. So, bagi dengan 500 darab 100. Kita dapat 19%. Okey. Okey, soalan 7. Tulis songsangan bagi pernyataan yang berikut dan seterusnya tentukan kebenarannya. Pernyataannya, jika luas segi empat sama RSTU ialah 81 cm², maka panjang sisi segi empat sama RSTU ialah 9 cm. So, kita tulis songsang dia. Jika luas segi empat sama RSTU 4 sama RSTU ialah 80 cm. So, kita tukar. Bukan 81 cm. Kuasa 2 cm². Maka panjang sisi segi empat sama. Maka panjang sisi segi empat sama RSTU bukan 9 cm. Okey, yang kedua. Bentuk satu kesimpulan induktif bagi urutan nombor di bawah. Sekarang kita tengok. Sini ada 1/3, 1/6, 1/27. 1 tak berubah. 3 tak berubah. Okey, yang sini 1, 2, 3. Yang atas ni pun 1, 2, 3. So, apa yang kita boleh buat? 1/3 kurungan 4 dan 4. Okey, nombor ni 1, 2, 3. Dia berubah mengikut urutan. So, kita panggil dia, kita bagi nama K. Contohnya 3 K. Lepas tu kuasa dia pun berubah ikut urutan sama. So, kita kata kuasa K tolak 1. Tutup dengan kita panjangkan sikit. Bagi K sama dengan 1, 2, 3. So, kita tak semestinya guna K. Kita boleh guna M, kita guna N. Tapi memandangkan perubahannya sama, so kita guna huruf yang sama. Ataupun boleh juga 1/3 K kuasa M tolak 1 dengan K sama dengan 1, 2, 3 dan M sama dengan 1, 2, 3.
So dia kan sama kan, so redundant lah. So better kita tulis mula 1/3, kita guna K, kuasa K tolak 1 bagi K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya, Raja 8 menunjukkan sebuah taman permainan yang mempunyai trek larian berbentuk segitiga bersudut tegak PQR. Akmal bercadang untuk membuat satu larian lengkap melalui segitiga PQR tersebut. Jika luas kawasan segitiga PQR ialah 480 meter persegi, hitung jarak dalam meter larian Akmal untuk satu pusingan lengkap segitiga PQR. So, satu pusingan lengkap apa dia? Jarak sama dengan X tambah 73, ini perimeter dia, tambah X tambah 28 tambah 2X. So, kita kena cari nilai X. Apa yang dibagi? Luas kawasan 480 meter persegi. So, segitiga sudut tegak, luas segitiga, so dibagi luas 480 sama dengan 1/2 darab apa dia? Darab X tambah 28 darab dengan 2X. So, bila kita dapat, kita cancelkan separuh ni, kita dapat X kuasa 2 tambah 28X. So, kita kena selesaikan persamaan kuadratik. 28X, kita selesaikan persamaan kuadratik. X kuasa 2 tambah 28X tolak 480 sama dengan 0. So, macam mana kita nak selesaikan? Nak cepat, kita boleh guna kalkulator. So, menu mana dia? A. Polinomial 2. Degree, apa makna degree ni? Dalam persamaan ni, degree terbesar adalah 2. So, kita select 2. Kita masukkan A sama dengan 1. 1X kuasa 2. B sama dengan 28. C sama dengan negatif 480. 480. So, kita tekan sama dengan. So, kita dapat X. Kita terus dapat jawapan ni. Kita dapat X sama dengan 12. Ataupun X sama dengan minus 40. So, kita kena tukarkan X tolak 12, X tambah 40. Okay. So, kita dapat X sama dengan 12 atau X sama dengan minus 40. So, bagi jarak, minus ada, tak boleh lah kan? Jarak minus tak boleh. So, jawapannya X adalah 12. Dan sekarang, kita cari jarak larian sama dengan,
Kita masukkan nilai X dalam persamaan di atas. 12 tambah 73 tambah 12 tambah 28 tambah 2 darab 12. So, ini kita tekan kalkulator je. So, menu nombor 1. 12 tambah 73 tambah 12 tambah 28 tambah 12 darab 2, 24. Sama dengan 149 meter. Okey, dah. Boleh? Seterusnya, Hidayah membeli sebuah rumah baru dan kau ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah itu. Nilai boleh insurans rumahnya ialah 200,000. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya mempunyai peruntukan ko-insurans untuk menginsurансkan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya dan deductible sebanyak RM6,000. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Hidayah bagi rumahnya itu. So, insurans ni berapa? Dia kena insuranskan 80%. So, kita ada 80 per 100 darab nilai boleh insurans 200,000 sama dengan 8/2 16, RM160,000. Seterusnya, rumah Hidayah mengalami kebakaran akibat litar pintas dan mengalami kerugian sebanyak RM50,000. Hitung bayaran pampasan yang boleh dituntut oleh Hidayah jika dia menginsurансkan rumahnya mengikut jumlah insurans yang harus dibelinya. Yang harus dibeli tadi untuk RM160,000. Kerugian RM50,000. Maknanya kerugian lebih kecil daripada jumlah insurans, so dia boleh tuntut. Tapi dalam klausa tu dia kata deductible sebanyak RM6,000. So apa yang dituntut, dia boleh tuntut RM50,000. Ini kerugian dia dan dia kurang daripada RM160,000. Tetapi kena tolak deductible RM6,000 sama dengan RM44,000. Jumlah yang dia boleh dapat. Okay. Seterusnya soalan 10. Raja 10 menunjukkan poster pertandingan badminton perseorangan yang dianjurkan oleh Persatuan Badminton di sebuah sekolah di negeri Kedah. Yuran penyertaan pertandingan bagi kategori dewasa ialah RM12 dan bagi kategori kanak-kanak ialah RM5 seorang. So dia ada beberapa kategori. Dia ada dua, satu kategori dewasa, satu kategori kanak-kanak. Sehingga akhir bulan Oktober, seramai 180 orang peserta telah mendaftar untuk menyertai pertandingan badminton tersebut. Jumlah kutipan yuran penyertaan ialah 1,740 dengan menggunakan kaedah matriks. Cari bilangan peserta dewasa dan kanak-kanak yang telah mendaftar sehingga Oktober. So tadi ada berapa? Dewasa dan kanak-kanak. So kita boleh wakilkan dewasa ni sebagai X, kanak-kanak sebagai Y. So kita kena bina dulu persamaan yang terlibat. Dia kata apa? Seramai 180 orang peserta. So total 180 orang. So kita boleh buat persamaan yang pertama. 100 X tambah Y sama dengan 180. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua,
Jumlah kutipan yuran penyertaan ialah 1,740. So dia beritahu tadi yuran dewasa berapa? RM12. Yuran kanak-kanak RM5. So kita boleh bina persamaan yang kedua. RM15. Betul ke? RM12 untuk peserta dewasa tambah RM5 untuk peserta kanak-kanak berjumlah 1,740. Kita ada berapa? Dua persamaan. Satu persamaan, dua persamaan. Dia kata menggunakan kaedah metrik. Kaedah metrik kena susun balik lah. So pemboleh ubah untuk X adalah 1, Y pun 1. So kita buat metrik 1, 1, 12, 5, X, Y sama dengan 180, 1,740. So macam mana? Kalau persamaan biasa, kita boleh buat macam kita wakilkan A, Y sama dengan Z contohnya. Kita boleh Y sama dengan Z per A. Tapi ini dalam bentuk metrik. So kita kena cari dulu metrik songsang. Bagi metrik songsang A 1 per AD tolak BC. So A dengan D kita terbalikkan. So sini D, sini A. B dengan C ni kita negatifkan. So negatif B, negatif C. So apa yang kita boleh buat? Daripada sini kita masukkan 1 per AD apa? Ini A, B, C, D. So A darab D 5 tolak B darab C 12. So kita dapat D 5, 1, negatif 1, 2, negatif 12. Okay. So kita akan dapat X, Y sama dengan 1 per 5 tolak 12, negatif 7, 5, negatif 1, negatif 12, 1. Harap dengan 180, 1740. Okay, tulis sampai sini je. And then kita selesaikan guna kalkulator. So kalkulator kita ada metrik menu nombor 4. Define metrik nombor 1, metrik A. Number of row. Okay, dalam kes ni kita bukan masukkan yang ini. Kita masukkan metrik yang asal. Okay, bukan yang ni. Kita masukkan metrik yang asal. Number of row 2, number of column pun 2. So kita masukkan 1 sama dengan 1 sama dengan 12 sama dengan 5 sama dengan. Okay.
Lepas tu kita masukkan pula matrik yang kedua. Option. Nombor 1 define matrik. Kita tak matrik B. Nombor 2. Number of row dia berapa? 2. Number of column dia 1. So kita tak 180 1740. Okey. Dah. Selepas tu kita nak cari matrik songsang untuk matrik A. So kita tekan option matrik A inverse. Okey. Tengok kat situ dia jadi matrik answer. Kemudian option matrik answer darab dengan matrik B sama dengan 120 dan 60. 120 dan 60. So kita dapat X tadi berapa? 120 orang dewasa dan 60 orang kanak-kanak. Okey. Seterusnya, dah bahagian B. Bahagian B kita sambung nanti. Okey.